Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kata menyusun bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Isabella binti Syam. Berumur 11 tahun, saya bersekolah di SK Lapasan Teripo, Kota Kinabalu, Sabah. Saya memilih buku yang bertajuk Titik Mula. Buku ini ialah hasil karya dari Rashid Kois dan Arham Syafiq. Buku ini juga telah diterbitkan oleh Cambridge Studios. Buku ini tergolong di dalam bahan bacaan komik fiction. Buku ini mengandungi 150 muka surat. Dijual dengan harga Rp20 di Semenanjung Malaysia, manakala Rp22 di Sabah dan Sarawak. Apa yang menariknya tentang buku ini? Kulit buku dan isi yang penuh dengan warna dan ilustrasi menarik, jalan cerita yang santai, menghiburkan, dan mudah dipahami. Buku ini juga syarat dengan info tentang penjagaan alam sekitar, berselangan komedi yang akan menghiburkan pembaca. Pembaca pasti tidak rasa jemu ketika membacanya. Watak utama dalam cerita ini merupakan seorang pelajar yang bernama Akim. Di samping watak sampingan yang lain yaitu Cikgu Soleh, Cikgu Anis, Cikgu Bakri, Bobby, dan Syuhada. Buku ini mengisahkan tentang Akim, pelajar tingkatan 2 yang sangat cintakan alam sekitar. Beliau mempunyai kesadaran dan semangat yang tinggi terhadap isu alam. Bersama-sama, dua rakannya coba untuk menumbuhkan kembali klub alam sekitar di sekolahnya. Namun, usaha mereka tidak mendapat sambutan. Syarat untuk menumbuhkan klub alam sekitar pula memerlukan sekurang-kurangnya 3 ahli dan seorang guru penilaian. Memandangkan semua guru yang ada mempunyai komitmen yang lain, menyukarkan lagi penumbuhan klub itu. Kemunculan seorang guru yang mengganti guru kelas mereka yang cuti bersalin memberi harapan baru kepada Akim dan rakan-rakannya untuk meneruskan usaha mereka. Akim meminta Cikgu Soleh menjadi guru penyelia kelab alam sekitar mereka, tetapi Cikgu Soleh memerlukan masa untuk memikirkannya. Pada suatu hari, Cikgu Soleh melihat Akim dan rakan-rakannya melakukan aktiviti memungut sampah di kawasan sekolah dan di luar kawasan sekolah. Cikgu Soleh bersetuju untuk menjadi penyelia kelab mereka, kerana Cikgu Soleh tersentuh dengan usaha yang mereka lakukan tanpa mengharapkan balasan. Selepas mendapat guru penyelia baru, mereka meneruskan usaha mencari penca dan solusi kepada masalah pencemaran alam sekitar. Antaranya, sikap manusia itu sendiri. Kerana kerakusan, sifat tamak dan kurang prihatin manusia menyebabkan pencemaran udara, perubahan iklim, dan perubahan 75% bentuk muka bumi. Untuk mengatasinya pula, mereka perlu terus melakukan aktiviti sukarelawan untuk memberi kesegaran kepada orang ramai. Selain itu juga, mereka belajar proses menguruskan sisa pepejal mengikut warna tong sampah, serta kitar semula. Selain itu, mereka juga belajar tentang sampah domestik dan e-waste, ataupun sampah elektronik. Mereka melakukan semua aktiviti-aktiviti menjaga alam sekitar bersama-sama Cikgu Soleh. Melihat kesungguhan dan semangat mereka, Cikgu Bakri yaitu guru penolong kanan ke kurikulum pula menuliskan permohonan mereka dan akhirnya Persatuan Kelab Alam Sekitar menjadi kelab rasmi di sekolah. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada buku ini ialah kita jangan mudah berputus asa. Kedua, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu impian. Buku ini juga mengajar kita dan menyadarkan kita untuk menyayangi alam sekitar dan apakah ancaman-ancaman yang akan terjadi sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar. Terakhir, sentiasa lakukan kebaikan. Bak kata Akim, perjalanan seribu batu itu dimulakan dengan langkah pertama. Tidak hanya dengan kata atau angan, tetapi juga dengan usaha dan tawakal yang berterusan.
berusaha dan terus berusaha untuk menjadi titik mula. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.